layang-layang. Jadi hari ini cikgu akan tunjuk macam mana kita nak buat layang-layang. Sebelum tu, suka nyanyi tak? Okey, suka kita nyanyi lagu Layang-Layangku. Nak tak? Okey, sekarang cikgu akan perdengarkan lagu. Nyanyi sama-sama. Okey, seronok tak? Seronok. Dalam mempelajari seni kraft tradisional, kita boleh mengenali salah satu cabang seni kraft tradisional iaitu wow. Okay, sekarang kita nak tahu ada beberapa jenis wow, ada yang pernah kita lihat, ada yang tak pernah kita lihat. Dan sekarang kita tengok dari paparan slide yang cikgu sediakan. Jenis wow yang biasanya terdapat di negara kita ialah wow wow barat. Ini contoh wow barat ya. Agak menyerupai wow bulan. Wow seri bulan lagi hampir nak sama dengan wow bulan, tapi bentuknya agak berbeza di mana dia lebih bulat di bahagian tengahnya. Wow kebaya. Yang ni jarang kita jumpa. Biasanya dekat negeri Kelantan jarang dinaikkan wow kebaya ni. Wow kucing. Wow puyuh. Yang ni selalu kita lihat dan biasanya agak popular di negeri Kelantan. Dan yang sangat popular dan biasa sangat kita temui iaitu wow bulan. Pernah dengar lagu wow bulan? Dan yang kita nak belajar hari ini ialah asas kepada membuat wow, iaitu membuat layang-layang. Sebelum kita nak buat layang-layang, kita perlu menyediakan alatan ataupun bahan, iaitu dalam pendidikan seni kita panggil sebagai media. Yang pertama, sebelum buat layang-layang, kita perlukan peralatan untuk menebang buluh, iaitu sebilah parang. Tapi pastikan mendapat bantuan dari orang dewasa supaya tidak berlaku kecederaan. Yang kedua, buluh. Pastikan buluh tu ditolong oleh bapa atau abang untuk memotongnya supaya tangan anda tidak tercedera. Selepas tu buluh tu kita belah kepada bahagian-bahagian yang kecil dan ganti. Sebagai ganti atau alternatif kepada buluh ialah kamu boleh menggunakan lidi. Lidi ni yang selalu kita gunakan untuk buat lidi penyapu. Okey, jadi menggunakan lidi adalah lebih selamat bagi murid-murid sekolah rendah. Tali atau benang, pisau juga memerlukan bantuan dari orang dewasa.
gunting untuk memotong kertas dan kertas warna untuk menampal pada rangka yang akan kita buat sebentar lagi. Buluh untuk membuat layar-layar dengan menggunakan parang yang tajam. Tadi kita mestilah menjaga keselamatan diri kita dan mengelakkan diri daripada kecederaan. Dan seterusnya kita mestilah meraup buluh ini supaya menjadi kecil. Kita boleh menggunakan parang ataupun pisau untuk meraup buluh. Diraut dengan berhati-hati supaya jari kita tidak tercedera. Okey, seterusnya ini merupakan kita mestilah meraup buluh dengan berhati-hati tadi juga dan melicikkan permukaan buluh supaya ia dapat dilentur dengan mudah. Okey, sekarang kita telah dapat melenturkan buluh yang telah kita raut tadi. Ini untuk dijadikan sebagai sayap layar-layar. Seterusnya, yang kedua kita menggunakan buluh untuk dijadikan sebagai tulang belakang bagi layar tersebut. Biasanya panjang antara tulang belakang dengan sayap mestilah samalah. Sama. Tulang belakang dan untuk sayap dia. Seterusnya saya akan menunjukkan kepada pelajar semua bagaimana cara kita nak membentuk layar-layar, di mana seperti yang kita maklumkan tadi ialah kita menggunakan satu buluh sebagai sayap. Jadi saya nak lukis kejap ni mengenai sayap layar-layar ni. Jadi ini adalah sayap layar-layar. Di bahagian tengah tadi kita telah terangkan mengenai tulang belakang, tulang belakang. Dan ini adalah sayap. Seterusnya, selepas ini saya akan menunjukkan juga cara untuk mengikat tali. Dan di bahagian sayapnya kita rangkulkan dengan tulang belakang. Ini tali, di mana pelajar-pelajar sudah biasa dengan menghasilkan sebuah layar-layar. Ini juga tali. Kemudian kita di bahagian kepala layar-layar kita juga ikat dengan tali juga. Jadi pelajar-pelajar boleh menggunakan sebarang tali lah. Tapi pada hari ini saya menyediakan tali. Selepas ni saya akan mengedarkan kepada pelajar-pelajar tali yang saya bawa, dan banyak lagi dalam kotak sana tu. Seterusnya saya akan tunjukkan cara untuk mengikat. Jadi pastikan kita menggunakan pisau. Jadi saya pastikan semua pelajar-pelajar telah membawa pisau. Sebab saya telah mesan semalam untuk membawa pisau. Jadi pisau yang digunakan itu juga mesti berhati-hati seperti yang kita maklumkan tadi. Mesti berhati-hati sebab saya takut jari yang ada 5 tu tinggal 4 yang putus jari. Jadi pelajar-pelajar boleh menggunakan tali untuk mengikat, dan pelajar-pelajar juga boleh menggunakan getah. Jadi saya akan tunjukkan cara mengikat ini dengan menggunakan tali ataupun getah. Jadi kalau kita menggunakan getah dia lebih kemas lah, sebab getah ni dia boleh mengikat dengan lebih kuat. Untuk mengikat ni pastikan pelajar-pelajar kena juga ada keseimbangan di antara sebelah kanan dan sebelah kiri.
Seterusnya saya akan tunjukkan cara mengikat dengan getah dulu. Kemudian saya akan tunjuk pula cara mengikat dengan menggunakan tali. Dan tak boleh kita tidak boleh menarik dengan kuat sangatlah sebab getah ni dia juga mudah terputus. Ini saya akan tunjukkan dulu cara dengan mengikat dengan menggunakan getah. Ini adalah sebuah layang-layang dan saya pasti pelajar-pelajar juga telah biasa membuat ataupun melihat orang-orang dewasa membuat layang-layang. Jadi kita perlu mengikat dengan kemas ataupun kita menggunakan tali. Jadi saya tunjuk dua cara sebab mudah untuk membantu pelajar-pelajar sekiranya tidak ada tali boleh menggunakan getah untuk mengikat layang-layang ini. Boleh tengok, pastikan. Lepas ni saya benarkan semua orang untuk mencuba. Jadi selepas ini kita akan mencuba, kita tidak menggunakan buluh seperti yang saya buat sekarang ni. Kita akan menggunakan lidi kelapa. Semua orang bawa lidi kelapa kan? Jadi kalau tak bawa, saya akan bekalkan juga. Bagi orang yang tak bawa lidi kelapa, saya akan bekalkan lidi kelapa kepada pelajar-pelajar, supaya semua orang dapat menghasilkan sebuah layang-layang. Dan insya-Allah petang ni kalau tidak ada apa-apa masalah, pelajar-pelajar boleh bermain di kawasan rumah. Dan pastikan kawasan nak bermain layang-layang itu tidak ada pokok kayu ke, tidak ada parit ke. Saya takut bawa lari layang-layang tu jatuh dalam parit. Ataupun kalau kita layang-layang kita terbang di angkasa seperti lagu yang pelajar-pelajar nyanyikan tadi, saya takut layang-layang yang naik tadi akan tersangkut pada pokok kayu dan terpaksa pula kita memanjat pokok dan boleh membahayakan masalah pada pelajar-pelajar pula. Ini adalah ikatan. Saya menggunakan dua kaedah. Satu dengan menggunakan getah, yang satu lagi saya menggunakan tali. Kemudian selepas kita mengikat di bahagian antara sayap dan tulang belakang, seterusnya kita akan mengikat pula untuk menghasilkan kepala layang-layang. Kepala layang-layang. Jadi saya buat kepala ni. Semua layang-layang yang pelajar-pelajar lihat tadi mempunyai kepala. Semua ada kepala. Jadi kalau tidak ada kepala, dia sama seperti orang lah. Kalau tak ada kepala, jadi macam mana? Jadi kita menghasilkan kepala. Ikat saja di bahagian ini dan kita ukur. Kita ukur saja sini. Biar tali itu sama. Dan kita bawa naik lah. Bawa naik, ikat sama di bahagian ini. Ataupun kita kalau nak elakkan daripada berlakunya tidak sama, maka kita menggunakan mana-mana bahan. Ambil sama ni, kita letakkan dan kita tanda sikit dengan pisau. Tanda. Kemudian kita ikatkan. Kita tali ni kalau rasa susah boleh memotong. Kita ikatkan di bahagian kepala. Tengok, pastikan semua orang dapat melihat lah. Lepas ni semua orang dapat menghasilkan sendiri bahan sebuah layang-layang yang cantik. Boleh balik tunjuk kepada ibu dan ayah di rumah. Dan insya-Allah saya rasa ibu dan ayah akan jadi bangga. Sebelum ni ibu dan ayah yang buat. Ayah yang buat. Kadang-kadang kalau kita suruh ibu yang buat, ibu akan pergi beli di kedai. Kalau kita sekarang ni, kita boleh menghasilkan sendiri. Dan kalau kita akan rasa bangga lagi sekiranya layang-layang kita buat itu terbang di angkasa raya seperti yang dalam lagu tadi. Kemudian kita akan ikat tali seperti yang saya tunjukkan tadi ni, tali ni. Ni buluh, ni tali. Gunakan tali yang elok lah. Kalau tidak ada tali yang elok pun boleh ambil mengikat kotak pun tak jadi masalah. Sebab benda ni akan kita lekatkan dengan kertas. Kita tarik sini. Dia akan bengkok. Biasanya bengkok ni tak ada masalah sebab apabila kita tarik di sebelah sana, dia akan menjadi sama lah. Jadi akan sama. Dan pastikan tali itu
mempunyai panjangnya adalah sama. Panjangnya sama, kita ukur macam ni. Sama. Kemudian kita letakkan, tarikkan di bahagian sayap yang sebelah lagi. Biar dia sama. Kemudian kita ikatkan. Pastikan pelajar-pelajar juga kena belajar untuk mengikat. Belajar untuk mengikat sebab tanpa ikatan yang kuat, di bahagian tali ini akan tercabut. Kalau tercabut, kita tidak boleh menghasilkan sebuah layar-layar yang elok lah. Sekarang kita telah siap sebuah layar-layar yang mana, dan kalau kita pastikan, kita tengok ada beberapa bahagian yang talinya terjuntai, maka pelajar-pelajar boleh memotong dengan menggunakan pisau. Pastikan juga setiap kali saya maklumkan pisau apabila menggunakan, pastikan dengan penuh berhati-hati. Penuh berhati-hati. Okay, ini adalah sebuah layar-layar, dan seterusnya kita akan menampal pula layar-layar ini. Bila menampal layar-layar ini, di samping itu, ini lidi lidi. Lidi seperti yang saya maklumkan tadi, untuk kita nak menghasilkan layar-layar sebegini, kalau kita susah nak dapatkan buluh, dan biasanya di negeri Kelantan, biasanya buluh yang terbaik yang digunakan untuk membuat layar-layar ialah kita menggunakan sejenis buluh duri. Sekarang ni saya ini bukan buluh duri, ini adalah buluh minyak. Jadi buluh duri adalah buluh-buluh yang terbaik. Jadi biasanya datuk dan nenek kita pada zaman dahulu nak menghasilkan layar-layar, dia akan menggunakan buluh duri. Sekarang ni ini adalah sebuah layar-layar yang lengkap. Jadi sekarang ni saya nak tunjukkan sedikit bagaimana kita nak menghasilkan layar-layar dengan menggunakan lidi. Lidi ni memang dia tak bercantum, tak bercantum, dan dia ada di bahagian ini adalah tebal, dan ini bahagian nipis di bahagian pucuknya. Maka pelajar-pelajar perlu mengikat, begini, dan boleh menggunakan sama juga. Sama ada menggunakan getah ataupun menggunakan tali. Jadi saya tunjukkan menggunakan getah. Menggunakan getah. Dan kalau gunakan tali pun samalah, kena ikatannya sama sebegini juga. Okey, saya cuba mengikat sebab masanya tidak ada, tak panjang, jadi saya bimbang selepas ini pelajar-pelajar tidak dapat membuat layar-layar pada waktu sekarang ni. Jadi saya cuba untuk mempercepatkan untuk mengikat layar-layar. Okey. Pelajar-pelajar boleh menyelitkan di bahagian di celah lidi ni. Kemudian ni tak boleh nak menghasilkan sayap lagi sebab dia tak sama. Jadi kita nak samakan dia, maka kita kena ukur. Kita kena ukur, kita ambil di bahagian ini. Contohnya kita ambil bahagian ini. Contohnya saya memotong untuk sama panjang. Jadi pelajar-pelajar boleh mengambil ukuran, sama ada menggunakan pembaris ataupun mana-mana tali lah. Guna tali pun boleh, ambil tali, letak di bahagian ujung lidi ni, sama begini. Kemudian ambil di bahagian ujung lidi ni. Nampak tak ni? Di bahagian belakang ni kalau duduk main, kalau bermain sampai bila pun tidak akan boleh menyelesaikan kerja. Tidak boleh menghasilkan layar-layar. Okey. Dia sama panjang, sama panjang. Kemudian kita boleh menghasilkan tulang belakang. Jadi tulang belakang ni kita tidak boleh menggunakan sebatang lidi, sebab tulang belakang mesti lebih keras daripada sayap. Jadi tulang belakang pelajar-pelajar kena menggunakan, kalau ini sebatang lidi, pelajar-pelajar kena menggunakan 2 ataupun 3 batang. 2 ataupun 3 batang lidi. Jadi boleh menggunakan getah ataupun saya akan menggunakan tali. Kalau nak gunakan getah, boleh ikat getah, saya akan cuba gunakan tali pula untuk mengikat. Jadi saya akan mengikat menggunakan tali. Pelajar juga boleh menyelit tali. Okey, menyelit tali di bahagian bawah ni untuk mengelakkan daripada tulang belakang ni terburai. Jadi untuk menjadikan tulang belakang, pastikan tulang belakang lebih pendek
daripada sayap, daripada sayap lebih pendek. Jadi pelajar-pelajar boleh memotonglah lebih pendek. Jadi saya potong. Kalau kita tengok jarak di antara tulang belakang, kita letak sini lebih kurang 2 jengkal pelajar-pelajar. Letak sini, kita boleh jengkal dengan tangan lebih kurang 2 jengkal ataupun 1 jengkal lebih pendek. Kemudian saya menggunakan tali juga untuk mengikat di bahagian ujung. Bahagian ujung. Ataupun pelajar-pelajar boleh membelit. Membelit lagi kemas tulang belakang ini, iaitu pelajar-pelajar mengikat di bahagian depan. Kemudian belit saja, pusing saja batang lidi ni. Pusing saja batang lidi. Okey, pusing saja. Pusing saja batang lidi tu. Tali itu akan pelajar-pelajar akan kelihatan tali akan terbelit di bahagian tulang belakang. Dan kita perlu mengikat semula di bahagian seterusnya murid-murid, kita akan menampar rangka layang-layang tadi dengan kertas warna. Sebelum kita menampar, meja ni perlu dikemaskan dahulu. Mula-mula kita pilih kertas warna yang mana kita nak gunakan. Hamparkan kertas warna. Kemudian letakkan rangka layang-layang di atas kertas warna yang kita pilih tadi. Untuk mengelakkan rangka layang-layang kita bergerak, letakkan satu benda ke atas rangka layang-layang kita. Letakkan elok-elok. Kita boleh gunakan gunting untuk memotong kertas warna berdasarkan rangka layang-layang yang telah kita buat. Gunting kertas warna tu biar melebihi rangka tadi lebih kurang 2 cm. Kita boleh mula gunting. Masa gunting tu, gunting dengan hati-hati supaya kita tidak tersalah gunting. Kita dah siap bahagian bawah. Sekarang kita gunting kertas tadi bahagian atas. Gunting elok, nanti terpotong pula benang tadi. Okey, siap gunting, kita perlu sapukan gam. Sebelum sapukan gam, kita gunting balik kertas kita tadi tu bahagian tepi. Gunting. Tuangkan gam. Sapukan gam. Sapu bagi rata pada tempat bergunting tadi. Jangan melebihi rangka. Lipatkan.
kertas warna kita tadi menutupi rangka layang-layang satu persatu. Okey, murid, seterusnya kita akan menampak di tepi kiri dan kanan rangka layang-layang kita tadi. Untuk lebih menarik, kita gunakan kertas warna yang berlainan. Letakkan kertas warna di bawah seperti tadi. Letakkan satu. Okey, letakkan dulu. Gunting. Ya, okey. Kita sapukan terlebih dahulu gam pada kertas warna kita. Letakkan kertas warna tadi di bawah, mengirik loop, tekan sikit bahagian atas supaya dia melekat. Gunting tepi. Ke atas gunting. Jangan sapu terlalu banyak kan ya. Okey dah. Okey, dah siap. Sebelah, kita pergi sebelah satu lagi. Ni cikgu dah potong. Kalau macam ni boleh tak dah? Tak boleh. Jadi kita kena potong kertas warna yang lain. Dah tersilap potong. Tak elok-elok kertas. Potong. Okey, sekarang kita akan menampak bahagian kepala layang-layang kita. Gunting kertas warna. Pilih kertas yang berlainan dengan bahagian badan dia tadi supaya layang-layang kita nampak menarik, tidak satu warna saja. Angkat tu. Kita boleh keluarkan kertas warna kita untuk mudahkan kita gunting. Seperti tadi, kita sapukan dahulu kertas warna kita tu. Gam untuk mencantumkan. Okay,
letakkan rangka. Okey. Kita gunting dulu sikit. Rasakan gam. Gunting lebihan kertas warna. Baik murid-murid, setelah kita hasilkan sebuah layang-layang, kita akan hias layang-layang ini supaya ianya kelihatan cantik dan menarik. Jadi kita akan menghasilkan corak, dan corak yang akan dihasilkan tu ialah kita buat secara berulangan. Untuk menghasilkan corak, kita gunakan kertas wow yang berlebihan tadi supaya ianya tidak terbuang dengan sia-sia. Jadi kita akan gunakan kertas lebihan ini untuk membuat corak. Baik, kita akan memotong kertas ini kepada bentuk 4 persegi. Baik, cara memotongnya murid-murid lihat di hadapan. Baik, kita mestilah menghasilkan bentuk 4 segi ini sama besar supaya mudah untuk membentuk corak. Okey, di sini cikgu telah memotong kepada 4 helai kertas yang sama bentuknya, dan kita akan melipat kertas ini supaya akan terbentuk corak setelah kita memotongnya. Okey, seterusnya corak yang kita buat tadi bolehlah berbentuk bunga, sama ada bunga raya, bunga kemboja atau lain-lain bunga lah. Okey, cikgu akan menunjukkan corak bunga raya yang akan dibuat ni ialah corak bunga raya. Okey, setelah siap dipotong, akan terbentuklah bunga raya tadi yang berbagai bentuknya sama dan akan terdapat 4 lapisan sebab kertas yang digunakan tadi ialah sebanyak 4 helai. Murid-murid, seterusnya kita akan menampal corak yang telah dihasilkan tadi. Ini ialah corak yang berwarna putih dan ini ialah corak yang berwarna biru yang telah cikgu hasilkan tadi. Baik, kita akan mula meletakkannya pada penjuru sebelah kanan dan kiri pada layang-layang ini.
Setelah bentuk bunga ini disapukan dengan gam, kita akan menampalnya di sebelah penjuru di sebelah kanan terlebih dahulu. Kertas yang kita gunakan mestilah berlainan supaya corak yang kita tampalkan ini akan kelihatan daripada daripada layan-layan yang kita telah siapkan tadi. Seterusnya murid-murid, kita akan menampalkan corak ini pada sebelah kiri pula. Setelah ekor layang-layang tadi siap dipasang, kita akan memasang tali pula pada layang-layang ini. Ini merupakan langkah terakhir bagi menghasilkan sebuah layang-layang. Cara-cara untuk memasang tali adalah kita letakkan tali dan biarkan tali ni masuk ke dalam lubang dan keluar ke sebelah belakangnya. Seterusnya di benang tadi ataupun tali dikeluarkan ke bahagian hadapan semula. Dan tali tadi diikat ataupun disimpulkan sehingga tidak tercabut, sehingga kuat. Seterusnya lebihan tali dipotong dan pasang pula tali ke bahagian bawahnya. Okey, cara untuk memasukkan tali seperti tadi juga. Keluarkan tali ke bahagian belakang. Dan dimasukkan semula tali ke bahagian hadapan. Seterusnya ikat semula seperti bahagian atas tadi. Okey. Baiklah murid-murid, inilah hasil yang kita telah kita buat, iaitu sebuah layang-layang. Setakat inilah pelajaran seni pendidikan Zul kita pada kali ini, dan kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan.